Tak ada. Okay, nak mula dah. Okey. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridwan bin Abu Bakar, nombor matrik 10DIB 19F1500. Okey, nama saya Nurul Aina Batrisya binti Ahmad Saidi. Nombor matrik 10DIB 19F1067. Okey, nama saya Syaratul Saadah binti Zulkifli. Nombor matrik 10DIB 19F1004. Okey, nama saya Nur Akila binti Maknur, nombor matrik 10DIB 19F1028. Okey, kumpulan kami dapat problem senario 1 iaitu tajuk dia The Sadiq Family Business. Okey, aku baca dulu yang perangai pertama sekali kita bincang apa je yang kena fokus. Okey, yang perangai pertama dia kata Sadiq Ahmad is a successful butcher in Bukit Bertajam. Since 1960, he's inherit his father's meat business. Right after the father passed away, from one small stall selling meat at the wet market, he expand the business by opening 4 butcher shop in Bukit Bertajam area. Okay, in 1991, Sadiq managed to transfer the business into a meat and spice mini market and successfully opened another 10 mini markets in the area selling not only meat but also local and import spice. The business had been making profit since the meat supplies were from his own cow's head and slaughtering process were done at his own slaughtering center. Last year, most of the cows were infected by a type of virus. Most of the cows were very sick and almost half were dead. Sadiq couldn't sell the meat and encountered hard loss. However, Sadiq is optimistic about his business. He strongly believes his business will recover after the disease is over. But Sadiq is too old now to take care of the business. Okay. Jadi apa yang faham perangai pertama ni? Akila tak share screen ke? Lah. Akila share screen. Okay. Ya, share screen dulu, lepas tu kita tengok balik perangai pertama. Ada. 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 Ya, ada dah. Try Okay, ada. kau bagi dia macam present tu. Yang ni word. Tak boleh nak. Oh, bukan betul-betul. Betul. Tak apa. Tak apa, nampak je. So kita tengok. Pertama dia kata apa? Sadiq Ahmad is a successful butcher in Bukit Bertajam. Kira baca tu macam mana? Ni. Apa? Potong daging. Jual daging. Jual daging. Okey, dia berjual daging dekat Bukit Bertajam kan sejak 1960. He inherit his father's business. Kiranya dia apa orang kata? Perniagaan ayah dia kan. Alright. Warisi perniagaan ayah dia kan. Okey, jap tulis dulu. Okey, lepas tu after the father pass away, lepas ayah dia meninggal kan, dia mewarisi kan. Ayah dia meninggal, dia mewarisi. From one small stall selling meat at the wet market, he expand the business by opening 4 butcher. Kiranya kan, awalnya dia ada satu je kan. Satu gerai je. Lepas tu dikembang. Kiranya dia expand tu maksudnya berkembang. Kembangkan 4 cawangan. 4 cawangan dekat BM. Okey, 4 cawangan. Alright. Okay, lepas tu sejak tahun 1991 ni, Sadiq managed to transfer the business into meat and spice. Spice tu maksudnya rempah ke macam mana? Rempah. Dia jual daging dan rempah-rempah. Jual daging dan rempah. Okey. Akila dengar ah? Dengar. Okey. Okey, lepas tu? The business. 10 minimarket pula. Okey, tadi yang tadi tu kiranya dia macam 4 cawangan besar lah kan tadi tu kan? Yang tadi tu mungkin butcher shop tu maksudnya daging je kan? Kalau yang sebelum ni dia jual rempah dengan daging. Rempah dan daging. Ada minimarket.
Lepas tu dia ada kata dia not only selling meat. And lepas tu dia ada jual juga rempah-rempah yang tempatan dan juga yang import. Import. Tempatan. Betul. Okey. Tempatan dan import. Okey, lepas tu apa lagi yang faham? The business tu. The person had since the meat supplies were from his own project. Maksud dia macam mana? Maksud dia, apa faham macam mana? Dia maksud dia kan, dia yang aku faham kan. Betul ke tak? Yang aku faham dia kata dia punya business tu dia buat untung sejak daripada dia punya daging tu didapat daripada his own cow shed. Maksud dia macam daripada kandang lembu. Kiranya dia macam tu. Kandang dia sendiri. Kira dia tak ada pun. Lepas tu dia sembelih pun Sembelih pun dekat ni kan. Bagi dia. Kira salary proses tu sembelih pula. Okey. Sembelihan tu kira dia. So cost dia mestilah berkurang kan kalau nak compare dengan dia kedua. Kiranya dia ada kandang. Semua dia buat sendiri kan. Betul? Okey. Lepas tu Wedan is own. Okey. Lepas tu last year most of the cows were infected by a type of virus. Kiranya dia ada virus. Ada penyakit virus. Okey. Lepas tu most of the cows COVID. Most of the cows very sick and almost half were dead. Kiranya kebanyakan antara lembu tu dah sakit. Kebanyakannya meninggal. Mati. Meninggal alhamdulillah. Okey, kiranya sakit dan ada yang mati. Okey. So However, bila dah meninggal, he's optimistic about his business. Yang tu macam mana? Kau faham macam mana? However tu. Sadiq. dan bila dah kan lembu dia dah mati, so dia tak boleh nak jual dia punya daging-daging tu kan. Okey. So then sell them. Dia berlaku kerugian. Tapi dia yakin, dia kata mungkin dia punya perniagaan ni akan sembuh balik di masa depan. So Tapi tadi ni dia dah tua. Dia dah tua untuk jaga bisnesnya. Dia kiranya dia yakin perniagaan dia akan elok balik. Maksudnya kira lepas penyakit tu semua elok, tapi dia nak perbaiki balik tu payah sikit sebab dia dah tua. Dia yakin. So Sadiq tu sekarang dah umur dia, Sadiq is in his 18 ni lah, dah 80 tahun. 80 tahun sekarang ni. So all this while since his head has been deteriorating, the business management has been taken care by one of his loyal long service staff, Kadir. So disebabkan dia punya kesihatan pun dah tak berapa sihat sangat sebab dia dah tua kan, 80 kan. So dia suruh dia punya staff yang paling lama kerja dekat dia punya kedai, nama dia Kadiak. So Kadiak tu macam take part lah dia dapat. Kan? Betul ya? Aku punya pendapat macam tu lah. Betul. Dia kata loyal long service kan. Betul. So lepas tu Kadir pun dah tua dah. So bila-bila pun dia akan keluar daripada bisnes ni. Bisnes dia akan berhenti. Betul. Oh, kiranya dia kata yang Sadiq tadi yang yang mewarisi perniagaan kan. Lepas tu dia nak kiranya taken care by Kadir, tapi Kadir pun dia dah tua. Maksud dia macam tu kan. Betul. Dia dah tua dan dia nak bagi dia punya perniagaan ni dekat, macam nak bagi dekat Kadir tu
Tapi Kadir pun dah umur pun dah tua dah. So bila-bila pun dia akan keluar daripada bisnes, daripada perniagaan Sadiq ni. Lebih akan dia boleh. Okey. Okey, faham. Yang lain semua faham ah? Kila, saya Datul. Faham. Faham. Okey, terus ah. Aina. So last week Sadiq initiated a family meeting with all his children, attended by his 2 wives as well. So hari Okay. tu dia buat family meeting lah dengan anak-anak dia. Oh, so Okay. dia ada 2 isteri kan? 2 wife. Dia ada 2 isteri. Okay. Satu Maimun. 2 isteri. So the mission was to deliver his hope to see his children from both wives to get involved in the business, in the family business. So mission dia nak suruh semua anak-anak dia daripada 2 isteri tu untuk ambil tempat dalam perniagaan ni. Okay, semua anak-anak dia. Okay, faham? Right. Lepas tu? Lepas tu dia berharap sangatlah anak-anak ni dapat teruskan bisnes dia bila dia meninggal. Okay. Setakat yang perangan 2 ni semua faham ah? Faham. Okay, perangan ketiga saya Datul baca. Okay. Lepas tu Rasul, the one and only child from his marriage with the first wife, iaitu Maimun. Rasul ni maksudnya perkahwinan Sadiq dengan Maimun ni dia ada anak seorang je, Rasul. Okay, lepas tu Rasul is a lawyer and runs a law firm in Kuala Lumpur. Rasul ni dia seorang lawyer, syarikat dekat Kuala Lumpur. Lepas tu recently his business is not doing so well because of the increased competition on the legal business. Dia punya business, Rasul punya business ni tak berapa nak bagus lah. Betul. Okay. Sebab ada ni Okay. competition. Lepas tu for the past 2 months, he received very few cases and due to loss of profit, the business is facing problem to pay their administrative staff. 2 bulan lepas ni dia ada beberapa kes dia dan depa untung dah, depa rugi sebab depa punya bisnes ni tak mampu nak bayar staff-staff dekat syarikat depa tu. Betul. Lepas tu administrative staff quit working this month. So dua orang staff tu berhenti. So now the news of taking over the family business seems to be a good opportunity to Rasul. But he is not happy with idea of working with his family from a different mother. Okay, Rasul rasa macam dia ambil perniagaan ayah dia tu macam satu peluang yang bagus lah. Tapi dalam masa yang sama, sebab ni kan, tapi dalam masa yang sama dia tak happy dengan idea tu sebab dia terpaksa bekerja dengan abang adik tiri dia. Betul. Okay. So dia nampak dari sini dia tak berapa skor lah dengan adik-beradik tiri dia tu kan. Betul. Dia tak Dia berapa. yang isteri pertama tu dia anak seorang je, so dia tak ada adik-beradik yang lain. So dia kena memang terpaksa lah kerja dengan adik-beradik tiri. Betul. Okay, lepas maksud dia macam ni kan. Maksud yang peringkat yang saya kata tu Rasul tu dia lawyer lah kan. Sebab lepas tu dia pun first tu dia tak boleh masuk bisnes ayah dia sebab dia ada banyak kes. Lepas kes dia dah macam kurang semua, dia macam tak ada kes sebab orang tak bayar semua tu. Sebab tu dia ubah pemikiran dia nak join bapak dia punya bisnes pula tu kan. Betul. Aku faham macam tu kan. Tapi dia tak suka dengan idea ayah dia sebab dia terpaksa dia tak bisa kerja dengan adik-beradik tiri dia. Okay.
Okay, lepas tu he is thinking of registering a new company under his name. But how he will he find to start the business? Dia rasa ni dia terfikir dia nak buka company baru atas nama dia. Tapi dia terfikir macam mana dia nak dapat duit tu untuk modal lah. Macam mana dia nak dapat modal untuk dia start business dia. Furthermore, father may not agree with the idea of neglecting the other sibling. Ayah dia mesti ayah dia tak suka, ayah dia tak nak setuju dengan idea dia tu. Sebab dia macam mengabaikan adik-beradik dia yang lain. Macam tu. Okay, faham. Faham Okay, kan? Faham. Dia nak daftar perniagaan atas nama dia. Tapi kiranya modal lah kan macam tu. Dia nak buka company dia sendiri tapi dia tak ada modal. Faham. So, dia pun Dia tak tak setuju. setuju. Slide tu atas Ayah dia pun tak setuju. slide. Lah ni nak masuk perangai keempat. Lian daripada Laila. Okay. Sekejap, ada Kak Laila tu sekejap. Oh, dia delay sikit sekejap. Okey, ada dah. Okey, Ada. yang perangai tiga semua orang faham dah? Jelas tak? Faham. Jelas. Okey, kalau jelas yang perangai last tu, Akilah. Baca. Okay. Laila, Rosila and Nani are the children of wife, Raiha. Ni mereka tiga orang ni anak wife saya. Okay, Laila is a teacher, Rosila is a nurse. Laila is a teacher. Laila is a teacher, Rosila is... Aku sambung ni. Tak, suara sekat. Sambung. Ya, sekat lah. Sekat. Kan? Sebab aku kata apa? Dah ni okey sikit. Try baca balik dari awal. Laila, Rosila, and then from his second wife. Okay tak? Okey, teruskan. Sekat-sekat. Ya, okey sikit lah ni. Tak apa, terus je. Okay. Okay. Laila is a teacher, Rosila is and they are all with their career since they never have good relationship with Rasul. Mereka ni daripada kecil lah macam tak masuk kan. They were always matters that lead tak ngam. Lepas tu Okay. There were always matters that lead to conflict between them and Rasul. Selalu ada conflict. Now when Sadiq expressed his desire to have all his have ownership, they felt uneasy. Macam bila ayah dia macam sampaikan hasrat dia untuk macam depa adik-beradik ni ambil alih syarikat ayah dia tu, depa macam rasa benda tu bukan senang. As the only male child in family, the responsible to come out with a proposal on how they and run begitulah. Lepas tu Sadiq ni dia kena bawa kan walau macam mana pun sebab dia pun adik beradik. Itu Jap. Yang tadi apa? Nawan Sadiq. Okey, yang tu aku faham. Dia kata dia ada hasrat kira dua-dua anak dia. Bukan dua-dua anak dia, kiranya anak daripada dua-dua isteri dia kan kena terlibat. Okey, lepas tu as the only child in the family. Maksudnya yang only the male child tu dia masukkan Rasul lah kan? Rasul. Betul. Rasul tu lah dia kena ambil tanggungjawab. Okey. Sebab dia lelaki kan.
Dia seorang lelaki. Okey, faham. Lepas tu Sadiq had been given the responsibility to come up with the proposal on how they will take over and run the business. Sekiranya Sadiq had been given, kiranya ayah dia tu dah bagi dah lah kan proposal tu. Kiranya dia pun tak perlu buat apa lah. Betul. Bagi dah, dia Tak kata Sadiq. perlu. Apa je tanggungjawab depa. So, Dia je. Dia minta help with the proposal. so kan bapak dia dah bagi proposal. So kita sekarang ni nak kena tolong lah Rasul untuk buat proposal tu untuk naikkan balik dia punya perniagaan. Business dia. Ya kak. Ya kalau ikut macam aku faham ni, sekejap aku try ni. Dia kata Sadiq had been given the responsibility to come out with a proposal on how they will take over and run the business. So apa yang aku faham, dia kata Sadiq kan dia bagi tanggungjawab kepada ni untuk buat proposal. Proposal kan. Dia baru bagi tanggungjawab. Kiranya Rasul tu akan buat. Tu lah. Faham macam tu kak? Aku faham macam tu lah. Setuju tak? Aku rasa macam tu kak. Setuju. Sebab dia kata help Rasul with the proposal. Dia given the responsibility. Dia beri tanggungjawab. Tu maksud dia. Dia beri tanggungjawab untuk to come up with a proposal. Macam tu. So dia beri tanggungjawab untuk buat proposal. So tugas kita, betul lah. Dekat bawah tu tengok puan tulis. Help Rasul with the proposal. So tugas kita bantu dia buat proposal. Tolong Rasul. Ya betul. Ayat tu. Take over business tu balik kan? Ya. Jawab untuk buat proposal. Okay. Ayat last tu maksud dia. Lepas tu dah tengok ayat puan tu lagi jelas lah. Help Rasul with the proposal. So yang tu je lah. Yang tu lah bukan yang tu je lah. Kiranya yang tu je lah. Yang tu lah yang kita kena buat kan. Yang kena fokus. Kita kena buat. Suka. Okay. Yang seterusnya apa yang matters to consider before making the proposal. Slide tu bawah lagi kot. Sekejap aku dah buat. 4, 5, 6, 7 benda kan, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok dulu semua tu. Lepas tu baru kita agih siapa nak cari apa. Okay. Boleh. Keseluruhan petikan tu, bab perangai tu, kau faham tak? Betul tak? Faham. Kalau benda tu faham, kita nak cari maklumat dia tu. Kalau faham, okey lah. Tak faham, tanya je. Kat mana kan? Confused ke? Aina, hang punya ni, kamera aku rasa tertutup kot. Ya. Sihat. Sebab dia nampak nama je. Okey. Okay, kita tengok yang A. Okey. Okay, yang A aku baca dulu. Sagi yang B, C, yang apa terus. Okey, yang A, the business ownership taking into consideration the father's desire to have all sibling owning the business. Maksud dia the business ownership untuk pemilikan perniagaan ni, dia ambil kiranya dia ambil kisah yang ayah dia, hasrat ayah dia tu nak semua adik-beradik business. Kiranya semua ada pemilikan kan. What type of business ownership that is more suitable and why? So nanti yang siapa yang dapat bahagian A ni, tengok balik petikan apa semua kan. Kira kita tak bincang lagi tau. Kiranya yang video kedua baru kita akan bincang A sampai ke F. Yang ni kita fahamkan soalan dulu, lepas tu kita agih. Boleh? Boleh. Kita apa betul salah? Meeting. Kiranya meeting kedua tu kita bagi tahu sekali jawapan kan? Betul tak? Betul. Lah ni kita cari maklumat dulu. Okey, kita agih, fahamkan soalan dulu. Lepas tu agih. Lepas tu dah habis meeting lagi, ikut masa lapang apa kita cari dulu kan. Tu kita set balik kan meeting dua tu balik bila kita nak buat. Macam tu lah. So meeting kedua tu kita bentangkan maklumat yang kita dapat. Betul tak? Kalau salah ke betul ke lagi kita perbetul balik lah sama-sama. Okey? Alright. Okey, yang B pula. Okey, try ni pula. Saya betul lah baca. Tengok apa yang dia minta. Okay. Yang B, which segment of business will they venture? Maksud dia? Maksud dia macam mana? Maksudnya segment of business will they venture? Ventures mean tempat. Tempat ke? Tempat. Betul ke tempat? So Salah aku tempat mana yang sesuai. Which segment of business will they venture kan? So kiranya kalau ikut dia sambung kan? Dia sambung perniagaan ayah dia kan? Dia akan tempat yang sama ke macam mana? Venture.
Venture means Aku rasa dia perlu cari tempat yang dah ada, yang mana yang paling macam laku lah, paling ramai yang orang main. sesuai yang macam stabil, tempat yang sesuai. Tapi kalau ikut yang aku translate, venture tu maksudnya usaha. Kau silap. Maksud dia, maksudnya maksud dia mesti tempat mana yang dia nak usahakan tu. So kan dia dah ada tadi kan. Macam segmen dia venture. Maksudnya segmen mana ke yang dia perlu usahakan dalam perniagaan ni. Aku rasa tak mungkin. Kita kena tengok yang mana yang down, so kita kena usahakan lah yang mana yang down tu. Aku rasa macam tu juga. Kiranya macam ni. Kat mana yang kurang kan? Segmen apa? Macam tu. Kalau tempat tu aku rasa kurang sesuai sebab kalau ikutkan dia sambung kan. Bukannya dia nak buka cawangan baru ke. Kan? Betul. So kalau ikut yang macam Aina cakap tu kau sebetul lah. Kalau Akilah dengan saya tu faham macam mana? Cuba Ambil bagi tahu. Aku faham macam Aina tadilah. Macam tu kau. Kira kan dia kata bisnes dia jadi kan sebab dia olehkan yang virus apa tu. So kiranya dia kena fokus balik kat mana yang dia nak property balik. Kiranya dia nak buka yang faham. So yang tu lah. So B tu hampa faham macam tu. Siapa yang dapat tu hampa cari yang tu. Hampa tulis dulu. Apa benda je yang dia nak perbaiki lah kiranya. Apa benda yang dia nak perbaiki. Kiranya dekat B ni kita kena bagi cadangan ke macam mana? Aku rasa macam tu. Cadangan. Dia nak sama dia nak beli cadangan baru ke. Macam tu lah. Tengok. Tak apa tulis ni je buat je dulu. Lagi kita dulu. Okay yang C Akilah. Saya baca. Apa yang hampa faham? How about capital contribution from each? Sini dia tanya macam mana dengan apa tu capital daripada setiap adik-beradik. Okay. Dia punya ni berapa banyak yang ni direct kan. So faham. Okay ni dia macam dia nak share banyak-banyak kan. Okay. Yang ni kan capital ni share banyak mana. Capital ni kebanyakan dia akan berkait dengan profit kan. So kalau kata seorang tu dia bagi capital banyak, mestilah dia punya profit banyak kan. Dia profit banyak. Maka sebenarnya akan berkait dengan profit juga. So tak apa kita try ni tengok dulu. Okay yang tu faham lah. Si faham dah? Faham. Okay D. Baca D. What if conflict happen between them in the future? Macam mana kalau konflik yang antara keluarga tiri tu dengan Rasul ni berlaku lagi pada masa depan? Apa yang akan jadi? Kerana tengah mereka buat yang dia point kata, example dia, contoh dia rugi kan. Sebab tu kata yang tadi berkait, yang tadi tu, yang D tu, bukan D, sorry, C. Kan dia kata capital kan, so dia akan berkait dengan profit and loss tau. Mestilah kan. So kalau yang ini contoh kalau dia berlaku rugi di masa hadapan. So dia dah tahu dah yang bagi capital banyak ni dia akan rugi banyak mana. Macam tu. So yang tu kena faham dia macam mana? Faham. Lepas tu aku tadi silap silap tengok. Yang Yang E baru kerugian, loss. Kerugian. Yang ni dia tanya kalau konflik berlaku jadi apa je dekat bisnes antara keluarga. Contoh lah berlaku salah faham ke apa ke. Betul. What if conflict betul. Dia macam salah faham ke apa kan. Tapi confident aku. Tindakan yang kena ambil macam tu lah. Okay. Kiranya yang D tu okey lah. Dia faham macam tu. Salah faham ke apa kan. Okay yang E. Yang E tu baru yang rugi tu. Silap. Betul dah tu explain E. Dengan F kita go terus lah. Kita sama-sama kita baca. Okay. Kita share macam mana pemahaman. What if the business encounter problems in the future? Contoh dia kerugian. Okay. Yang aku yang faham tadi macam aku cakap tadi ya. Kalau macam dia berkait yang C tadi. Kalau yang kerugian seorang share banyak mana macam tu lah. Kalau yang apa faham macam mana? Saya apa? Yang aku faham kalau dia rugi apa yang mereka perlu buat. Faham? Boleh ke? Itu yang aku faham.
Okey. Okay. Rugi buat apa? Lain. Kalau Okay. dapat rugi, apa dia perlu buat, and then maksudnya tinggalkan depa untuk depa naikkan balik bisnes depa untuk dapat profit balik sebab Cadangkan Hmm. depa untuk Jangan apa? Untuk naik balik perniagaan mereka tu. Okey. Contohnya ada apa-apa lagi yang nak tambah Kak I? Tak ada. Aku rasa ada dia sebab dia kata, awesome. dia kata in the future, so masa depan. Apa tinggalkan dia macam tu lah maksud dia. Sebenarnya kita kena bagi cadangan siap-siap kan. Kalau ada masalah, contoh dia rugi. Apa je dia kena buat? Sama ada dia nak kena rugi ke Betul. Faham. Lepas tu yang last. What other methods? Important to think ahead before deciding to start or continue the business. Apa benda yang penting Yang ni sebelum kiranya kita decide untuk kan? Ha? Yang ni kiranya dia bukan untuk yang future. Macam tu kan? Bukan. Ni sebelum ni dia kata deciding to before. start or continue But the I think business. betul dia ada perkataan before. Okay. Before deciding, dia start and continue. Kalau ikutkan dia continue kan. Dia punya percaya kan. Okay, yang ni pun benda apa je dia kena buat. Kena buat. Maksud F tu macam mana? Siapa tanya? Ni Aina. benda aku rasa ni kot benda penting sebelum depa nak continue business sport depa. Mesti depa tak ada ilmu tentang perniagaan. Betul? Kan? Aku faham macam tu. Rasul tu pun dia semua career depa semua lain, bukan Rasul je lah yang lain lah. Betul. Betul. Dia main Lain, yang kait daging, lepas tu rempah, confirm dah dia kena ada ilmu dulu. Ilmu yang paling penting kan, confirm kena ada kontrak. Yang tu sebab yang dapat tu terang lah kontrak macam mana dia kena buat. Macam tu je. Tulis dulu. So yang F tu dia kena ada ilmu, dia kena ada kontrak. Siapa yang dapat yang F ni, dia bolehlah terangkan ilmu apa yang dia kena ada. Lepas tu kontrak apa yang dia kena buat. Macam tu lah. Kalau perniagaan dia buat loan bank tak? Betul? Mungkin boleh juga. Yang ni sebab dia nak continue ni. Tak payah loan. Sebab dia dah ada dah modal semua. Betul juga, dia tak perlu juga. Tapi kalau kata ikut cadangan kita yang mungkin yang sebelum ni punya soalan, kalau kata kita nak bagi cadangan so dia beli lembu ke apa kan, confirm kena ada modal. Dia boleh jadi juga antara dua tu. Sebab dia kat situ before deciding to start pun continue the business. Boleh jadi sama nak perbaiki, benda semua perlukan kos kan. Kita tengok balik. Apa fikir balik. Benda beli bahu dah banyak mati kan? Macam mana? Benda beli bahu dah banyak mati. Dah banyak mati. Kalau ikut yang aset tetap mesti dah banyak kan. Dia ada minimarket semua. Aset tetap. Dia fikir lembu lah. Okey. Okey, yang tu je kot. Okey. Kita nak bahagi. Nak bahagi macam mana? Sekejap. Kita potong. Tapi ada 1, 2, 4, 6. Sorry. 6. So, 2. Macam mana? Soalan 2. Tak macam mana? Tak boleh. Okey, macam mana? Buat pairing 3-3. 3. So 2. Okey, boleh tak macam tu? Betul? Okay, cadangan Aina macam ni. Dia kata contoh Akila dengan Saidatul, okey satu pair. Lepas tu aku dengan Aina, satu pair. Lepas tu yang A sampai C, Aina pula. Saidatul dengan Akila buat. Lepas tu D sampai F, aku dan Aina buat. Tapi kalau ikut satu lagi cadangan kita boleh buat macam ni. Kita tengok yang banyak, contoh A kan, dia nak yang banyak. Macam dia punya cadangan kena banyak kan. Kalau yang macam C tu dia sikit. Faham maksud aku? Faham. Tapi kalau ikut aku pun better buat macam yang Aina cakap lah. Kita pair. Kalau tak faham apa, tanya dalam group kan. Kita boleh bincang lagi. Alright. So siapa nak siapa? Boleh. Sekejap. Saya Datul dengan Akila okey ke? Apa satu? Okay.
Kiranya saya dan Akilah. Okay. Hampa satu pair. Okay. Aku dengan Aina. Okay. Lepas tu, saya dengan Akilah buat A sampai C tau. A sampai C. Okay. Yang pencari maklumat pasal itu, aku dan Akilah akan buat D sampai F. Okey. Izan Aina. Hangan sila, hangan bat. Ni yang tak bawa kat tuan. Sila kan? Nah, Tak pasal pening-pening. Ridwan dengan Aina DEF kan? Ya. D, Uh, E, F. Sorry lah, pening. Pusing-pusing bawa petang faham. Faham lah. Pening. Okey, yang tu je kot. Lepas tu kalau dah cari maklumat apa semua, bagi tahu dalam grup. Kata dah settle ke apa, kita set balik tarikh dan ni, time. Lepas tu kita buat balik. Kita buat balik meet yang kedua. Guna kita discuss balik. Boleh. macam mana? Kita discuss balik lah. Lepas dah dapat semua tu kita discuss. Kita tengok jawapan kita betul ke. Betul lah. Jangan risau lah. Kita cari kalau salah apa-apa, kita ni kan. Kita ikut balik lah kan. Kita fikir balik. Okay. Yang tu je kot. Okay. Okay. Terima kasih. Sekejap. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Okay. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Terima kasih.